Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Nadi Arena Nadi Sukan Malaysia. Sejak Isnin lagi kami di Nadi Arena membawakan kepada anda yang terkini kemelut yang melanda Datuk Misbun Sidek bersama dengan BAM. Dan pada petang Rabu, BAM telah pun tampil menerusi sidang media untuk memperjelaskan segalanya dan diharap itu boleh menjadi titik permulaan kepada perdamaian di antara BAM dan juga Datuk Misbun Sidek. Dan kita mulakan dengan laporan pertama untuk hari ini. Turut hadir memberikan kenyataan pada sidang media khas BAM di Akademi Badminton Malaysia ABM adalah bekas nombor 1 dunia dan anak didik Misbun Datuk Lee Chong Wei. Chong Wei akui terkesan dengan kemelut yang membabitkan dua entiti bertanggungjawab menjadikan dia ikon badminton dunia. Tadi dia cakap itu masa dia bawa Datuk Misbun, kita BAM takkan dapat sponsor dan instansi sendiri bayar dana wang untuk Datuk Misbun sendiri. Itu masa depan saya ada, itu yang saya boleh cakap memang instansi buat yang itu decision itu membawa Datuk Misbun untuk bantu untuk kita dengan negara badminton, at least dia Magari dan bukan lebih banyak untuk player lagi, youngster, bukan yang secondary Chong Wei mungkin 5-6 ke kan. Masa itu memang masa itu Tansi kat rumah dia itu yang saya saksi itu. Hari ini saya datang untuk saya untuk sama-sama Tansi itu buat press conference lah. Ya. Tapi putusan itu tadi Tansi offer itu kita kasih Datuk Misbun yang buat yang decision lah. Kita tak boleh buat apa-apa, and at least BAM akan buat yang apa yang boleh untuk Datuk Misbun. Isu-isu memang saya sakit hati juga because badminton memang kat darah saya, and saya kat BAM I think tak ada orang berani cakap paling lama, and I can say 19 years di BAM, saya rasa tak ada orang boleh 19 tahun kat BAM. And saya rasa BAM selalu buat yang terbaik untuk atlet kita and atlet kita and coaches kita. Tapi kadang-kadang kita BAM juga tak boleh kongsikan untuk public untuk I think issue and sensitive issue, and saya rasa kita kena protect untuk BAM juga, and I think kat luar orang tak nampak apa yang BAM buat yang keputusan, and kadang kita tak boleh untuk open semua public tahu kita apa kita boleh buat. Okey, bekas pemain nombor 1 dunia sudah pun bersuara di mana ini adalah merupakan untuk kebaikan bersama dalam dunia badminton Malaysia yang kini sudah sedikit tenggelam dan kita mahu mewarnai semula kemuncak bagi sukan badminton Malaysia untuk kita berada sekali lagi di pentas tertinggi di peringkat Olimpik dan juga di peringkat dunia. Betul, dan memandangkan isu yang melanda Datuk Misbun Sidek bersama dengan BAM ni telah pun menjadi isu yang cukup hangat di kalangan pencinta sukan badminton negara. Kita bersama dengan seorang yang cukup mengikuti rapat sukan badminton negara, iaitu siapa lagi kalau bukan Ahmad Shahrazad Sani. Khabar? Baik. Lama tak bersua. Welcome back. Good to be back. Welcome back, Ahmad. Siapa lagi yang kita nak tanya kalau bukan Ahmad kan? Okey, Ahmad, pada Isnin kami membawakan siaran langsung nadi terkini press conference Datuk Misbun Sidek, dan bila wartawan bertanya kepada beliau, ada hati lagi ke tidak sekiranya diberikan peluang sekali lagi untuk bersama dengan BAM? Jawapannya mudah, no idea. Saya tak nak fikir lagi. Itu jawapannya pada Isnin. Tapi selepas hari ini, maybe Ahmad ada gambaran apa yang mungkin boleh dikatakan oleh Datuk Misbun Sidek selepas hari ini? Ya, mungkin pada waktu itu emosi Datuk Misbun Sidek, kalau tanya saya pun sebagai seorang manusia biasa, mungkin terganggu. Dia terkesan dengan perkembangan yang membabitkan sesuatu yang dekat dengan hati kita. Badminton buat Datuk Misbun dan selepas kita sebagai rakyat Malaysia. Tapi apa saja boleh berlaku dalam tempoh yang terdekat. Okey, hari ini BAM menawarkan pendamaian kepada Datuk Misbun Sidek agar dia kembali menamatkan kontrak dia dan berupaya untuk terus berbakti sehingga hujung tahun, dan sudah pasti mempersiapkan skuad remaja negara untuk menghadapi kejuaraan remaja dunia di Spokane, Amerika Syarikat pada bulan September nanti. Saya lihat banyak perkembangan dalam media sosial dan berbicara dengan bekas-bekas pemain, termasuk dengan yang pernah dibimbing di bawah Datuk Misbun. Katakanlah walaupun cara Datuk Misbun ni ataupun program dia ketinggalan, old school, terlalu disiplin, tetapi satu hakikat yang ramai akur dan saya percaya pernah melihat sendiri adalah Datuk Misbun sangat sayangkan pemain dia dan jurulatih-jurulatih di bawahnya. Jadi saya fikir kalau keputusan yang bakal dibuat Datuk Misbun nanti pastinya akan mengambil kira keperluan pemain. Kalau pemain dia mahukan dia, jurulatih dia memerlukan dia untuk menamatkan saingan musim ini sehingga hujung tahun, saya percaya dan saya berharap secara peribadi
inilah pendamai yang dipilih oleh Datuk Misbun. Kerana inilah yang terbaik untuk menamatkan saga ini. Okey, baik. Ahmad sempat bersama dengan mengikuti semua sesi sidang media bersama dengan Tan Sri Noza dan pegawai tinggi BM. Dan ada laporan yang telah Ahmad sediakan, jadi kami bawakan laporan ini terlebih dahulu dan selepas itu kita akan sekali lagi bersama dengan Shahrazad Sani. Baik, enggan saga berpanjangan Persatuan Badminton Malaysia BM tawar pendamaian kepada Datuk Misbun Sidek menerusi Presidennya Tan Sri Noza Zakaria. Kemulut antara badan induk itu dan Misbun tercetus kerana salah faham. Proses bila task force buat keputusan untuk orang kata menamatkan perkhidmatan Datuk Misbun, saya dimaklumkan oleh pengurusi task force bahawa Datuk Misbun telah menerima keputusan tersebut. So saya take it face value. Datuk Misbun dah terima. Datuk Misbun call pun saya 26 Julai pukul 4.59 petang untuk katakan ini dan semacam perkara itu macam sama apa yang Datuk Subra kata. Dan kalau you tengok there's a press statement yang mengatakan Datuk Misbun kata pun akan accept his fate daripada apa BM punya keputusan. Kalau pada ketika dan saat itu Datuk Misbun tak bersetuju, saya tentu akan jumpa dia. Saya kata I have a special relationship with him. I will never disrespect him as a legend. You know, that's the last thing I want to do. Tapi kerana komunikasi yang berlaku ini telah menyebabkan beliau after 2 days telah melahirkan. Okey. Kalau dia terkilan kerana proses komunikasi ini, saya minta maaf bagi pihak saya dengan BM, ya. Kerana bagi kita we are one big family. We shouldn't have all this bickering and enemy. Sebab kita boleh selesaikan perkara ini. Apa saja perkara yang tak boleh selesai, dulu Lizija pun kita selesai, Datuk Misbun pun kita boleh selesai kerana lebih Datuk Misbun. Kerana saya dengan Chong Wei bawa Datuk Misbun terlahirnya Lizija. That is facts. Datuk Chong Wei. And I use my money, I use BM money to produce that kind of ni. Dan Misbun kembali pulih. Ini termasuk menawarkan semula tugas Misbun sebagai pengarah pembangunan persoalan remaja negara sekaligus membolehkan jurulatih legenda itu melengkapkan tugasan sehingga tamat kontrak hujung tahun ini, termasuk membimbing skuad pembangunan ke kejuaraan remaja dunia di Spokane, Amerika Syarikat hujung tahun ini. Dan kita merasakan bahawa mesti ada satu penyelesaian kepada kemelut ini. Okey, apa penyelesaian dia? I have now undertake sebagai Presiden BM memberi tawaran kepada Datuk Misbun untuk menghabiskan kontrak beliau sampai hujung tahun ini, untuk beliau memimpin kita punya World Junior ke Amerika Syarikat. Itu offer yang pertama. Dan offer yang kedua, sekiranya beliau tidak berminat, beliau saya rasa boleh berjumpa dengan kita, dengan task force untuk selesaikan secara amicable, secara baik. Supaya kita tidak mahu ada masalah, kita tidak mahu ada pihak yang merasa mereka teraniaya atau mereka dipinggirkan daripada. That's not, we are a responsible organisation. You know, we want to do the best for the organisation. Okey, perang lagi bersuluh, bahayanya dan risikonya apabila ada masalah komunikasi, dan ia boleh menerbitkan satu isu itu menjadi sangat besar seperti apa yang berlaku. Jadi mungkin Dayang nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Shahrazad Sani, kerana banyak yang boleh kita kupas daripada apa yang berlaku daripada sidang media itu tadi. Banyak sebenarnya yang terjawab menerusi sidang media ini, tetapi daripada jawapan-jawapan itu timbulnya banyak lagi soalan-soalan baru, seperti apakah reaksi terkini Datuk Misbun Sidek, dan dua option yang ditawarkan oleh Tan Sri Noza tadi kepada Datuk Misbun seandainya ia menerima semula tugasan yang telah pun menjadi isu sebelum ini, dan juga seandainya tidak mahu lagi bersama dengan mereka. Kalau Ahmad sendirilah, which one do you think is the better option? Bagi saya, kalau saya pribadi, apa sahaja pilihan dipilih Datuk Misbun, sama ada option A ataupun option B, ia akan berakhir dengan pendamaian, kerana itu yang ditegaskan sendiri oleh Presiden BM Tan Sri Noza Zakaria. Kalau Datuk Misbun Sidek tidak memilih untuk meneruskan tugasannya ataupun menamatkan kontraknya hujung tahun ini,
maka Tan Sri Nurhalizah sendiri akan turun bersemuka dengan Datuk Misbun Sidek untuk menyelesaikan kemelut ini. A gentleman. Ya, kerana ini bukan kali pertama berlaku kemelut antara Datuk Misbun Sidek dan juga BM. Saya sukar untuk memikirkan kehadapan, contoh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, legasi yang terakhir difikirkan ataupun diceritakan oleh peminat badminton tanah air ataupun rakyat Malaysia bila membabitkan Datuk Misbun Sidek dan BM adalah perpecahan buat kali kedua ini yang mungkin akan berikan kesan lebih panjang. Jadi walau apa pun pilihan Datuk Misbun Sidek, kalau saya pribadi saya mahu melihat dia menamatkan tugasan kerana siapa tahu mungkin ada sinar kita menyaksikan juara remaja dunia pertama sejak kali terakhir pada 2018. Walau apa pun ia akan berakhir dengan pendamaian. Itu harapan saya. Okey, baik. Itu memang harapan semua. Tapi saya nak menarik semula ke belakang apa yang dikatakan Datuk Misbun ketika sidang media. Dia menyebut bahawa kerap kalinya berlaku perubahan program dalam BM membabitkan pemain remaja. Sekejap begini, sekejap begitu. Sekejap ditarik pemain ini naik ke peringkat senior dan kemudian diubah macam-macam. Jadi apakah ada keperluannya sebenarnya untuk menambah baik perkhidmatan dalam BM itu supaya Presiden mungkin boleh lebih tegas selepas ini untuk memberi tahu kepada seluruh pegawainya bahawa kalau dah tetapkan satu program itu jangan diubah dan ia akan mengganggu macam yang disebutkan Datuk Misbun. Ada keperluan itu? Kita lihat the big picture. Kalau kita lihat kepada keseluruhannya, badminton kita ni sedang dalam fasa yang kritikal. Kita ketandusan kejuaraan di pentas elit. Kita tidak lagi boleh menganggap diri kita sebagai powerhouse. Sudah lama sebenarnya kita tak boleh anggap diri kita sebagai powerhouse. 32 tahun, 34 tahun sejak kali terakhir kita memenangi saingan Piala Thomas. Kerana itulah saya fikir Akbar ada mungkin campur tangan lah. Saya enggan menggunakan perkataan tu. Mungkin ada penukaran perincian kepada program-program yang dilaksanakan oleh barisan pengurusan kepada barisan kejurulatihan. Nampak di atas kertas dan juga secara visual tak cantik. Kerana kita lihat bukan saja Datuk Misbun, kita lihat bekas pengarah perseorangan kejurulatihan negara kita itu Wong Chun Han juga mengangkat kaki. Sekarang berkhidmat bersama dengan Hong Kong. Dalam kes Datuk Misbun Sidek ini saya lihat dua perkara. Yang pertama membabitkan Justin Ho, seorang permata dalam badminton negara kita. Kalau saya lihat sentimen di luar sana, bila membabitkan seorang bakat luar biasa ni, kenapa peram? Berapa lama lagi kita nak tunggu dia melihat di pentas antarabangsa? Saya faham perspektif Datuk Misbun Sidek, mungkin Justin tidak bersedia daripada segi fizikal kerana dia baru saja mengalami kecederaan dan mungkin tuntutan di pentas ini terlalu tinggi. Tetapi kalau kita tidak membawa bakat-bakat luar biasa kita ini untuk didedahkan dengan pentas ini, bila lagi? Itu perspektif saya. Yang kedua, dalam soal program Datuk Misbun Sidek, berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Tan Sri Nurhalizah sendiri, hubungan istimewa itu menyaksikan Datuk Misbun Sidek boleh melakukan ataupun diberikan kebebasan apa sahaja untuk menggarap program dia, termasuk melantik jurulatih-jurulatih yang dirasakan sesuai untuk berada di bawah dia. Saya tak nafikan 100% dia boleh melakukan tugas. Tapi apabila tidak ada keputusan, mana-mana organisasi sekalipun, kalau saya pun tidak menjalankan tugas dengan baik, sudah pasti saya akan ditegur ataupun ditanya ataupun diberikan petunjuk untuk memantapkan prestasi saya. Saya lihat ini daripada sudut profesional, bukan daripada sudut pribadi ataupun daripada sudut emosi. Okey, nak sentuh semulalah apa yang diperkatakan oleh Datuk Misbun Sidek ketika sidang media tempoh hari. Dia ada mengatakan bahawa kalau nak katakan gagal, dia tak merasakan dia gagal sebab ada juga maybe certain department lain yang tak kesampaian their vision, their mission. And he even used the word, kenapa saya? I know tadi Tan Sri Nurhalizah sudah pun meminta maaf dan sebagainya, tetapi kita harus acknowledge perasaan Datuk Misbun juga. Kenapa saya? Apa yang Ahmed dapat daripada statement why me tu daripada Datuk Misbun? Ya, sudah pasti Datuk Misbun Sidek seorang sosok yang dianggap sebagai legenda dan dalam mana situasi yang sukar sudah pasti orang yang paling besar akan dipertanggungjawabkan. Ya, saya setuju. Barisan kejuratan lain dalam skuad pembangunan negara juga harus diberi peluang untuk membuktikan kenapa mereka juga harus bertanggungjawab atas sebarang kejayaan ataupun kegagalan. Tapi melihat kepada situasi dalam skuad pembangunan, ini hasil daripada tanya-tanya saya. Bahawa kalau kata kita lihat kegagalan daripada sudut pasukan bergu yang kini turut diberikan tanggungjawabnya untuk dikendalikan oleh Reksi Manaki,
baru hampir 4 ataupun 5 bulan dibentuk, kerana sebelum ini di bawah program Datuk Misbun saya difahamkan pengkhususan setiap pemain di bawah program remaja adalah dikhususkan untuk beraksi di bawah perseorangan. Dan dalam tempoh 4 hingga 5 bulan yang lalu baru ada pengkhususan untuk benar-benar dikenal pasti bakat yang sesuai bermain dalam acara bergu. Berbalik kepada pandangan peribadi saya, sepatutnya lah ada perbincangan yang lebih baik untuk menamatkan perkhidmatan Datuk Misbun Sidek. Kalau kata betul dirasakan program di bawah Datuk Misbun Sidek itu tidak berkesan, mengapa tidak tunggu sehingga kejohanan remaja dunia? Tinggal lagi 2 bulan je pun. Yep. Kan, dan kemudian ada baki 2 bulan untuk dia menamatkan kontrak. Saya rasa Datuk Misbun Sidek kalau diberikan pilihan seperti itu, saya percaya kita tidak akan berada di sini untuk berbicara mengenai perkara ini. Yep. Okey, betul. Baik, sebenarnya tawaran telah pun dibuat oleh BM kepada Datuk Misbun Sidek dan kini terpulang kepada Datuk Misbun untuk sama ada menerima ataupun apa sahaja keputusan yang akan dilakukan. Kita akan tunggu lebih kurang dalam mungkin sehari 2 ni kita akan dapatkan respon itu dan mungkin Ahmad nanti boleh dapatkan juga respon daripada Datuk Misbun, boleh kongsikan di Twitter dan kami boleh bincangkannya lebih lanjut di sini. Dan apa pun terima kasih kepada Syahrazad Sani kerana ini adalah merupakan belum habis lagi, sebenarnya kita akan sama esok atau lusa. Cuma kalau boleh saya nak gulungkan silakan saya ingin ialah perkara ini sepatutnya tidak terjadi pada awalnya, tapi saya lihat BM dan juga Presidennya Tan Sri Nurhazal Zakaria berbesar hati untuk menyelesaikan kemelut ini. Kalau ada waktu lebih panjang, mungkin saya boleh kongsikan pandangan saya mengenai badminton negara, kerana 2 tahun berjauhan daripada tugasan sebagai wartawan ini membuatkan saya lebih matang. Jadi saya tolak emosi ke tepi, melihat kepada secara profesional. Saya harap ia akan diselesaikan secara pantas dan damailah pada penghujungnya. Okay. Terima kasih Akbar, terima kasih Dayang. Sama-sama. Terima kasih Tuan Penerbit, maafkan saya. Ahmad. Terima kasih. Sama. Thank you, Ahmad.